manusia yang kafir, yang ingkar, yang munafik, yang musyrik, yang mulhid, yang taat, wali-wali Allah, para nabi, Masya Allah semuanya mengaku Allah sebagai Tuhan. Hebatnya Allah Ta'ala. Kalau nak kata Allah zalim, tak boleh. Sebab Allah Ta'ala dah beritahu tujuan Allah telah lahirkan kita ke dunia ni telah pun dimaklumkan oleh Allah sebelum kita manusia didatangkan oleh Allah ke dunia. Namun demikian selepas pertemuan tadi, Allah telah beritahu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id. Selepas takdir tadi, Allah Ta'ala bagikan manusia ni sebahagiannya masuk ke neraka, sebahagiannya masuk ke syurga Allah Ta'ala. Mungkin ada orang kafir akan beritahu kenapa Allah Ta'ala zalim. Sanggup Allah Ta'ala jadikan orang kafir sebagai bahan bakaran api neraka. Kenapa neraka untuk orang kafir? Kenapa syurga untuk orang Islam? Kita kena jawab macam ni pada orang kafir. Allah tak zalim. Bahkan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Adilnya Allah, ihsannya Allah. Untuk orang Islam pun ada sebuah rumah dalam syurga dan ada sebuah rumah dalam neraka. Orang kafir pun ada sebuah rumah dalam syurga, ada sebuah rumah dalam neraka. Allah hantar kita ke dunia ni untuk kita membina tempat-tempat duduk kita dalam syurga. Dan untuk buat pilihan nak masuk syurga, nak masuk neraka, itu Allah Ta'ala bagi pilihan kepada manusia. Bukan Allah Ta'ala, walaupun Allah telah mentakdirkan, tetapi Allah bagi peluang manusia untuk berusaha untuk membina tempat tinggal di syurga dan sebagainya, membina tempat tinggal dalam neraka Allah Ta'ala. Dan Allah sebut la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Kehidupan ahli syurga, karakter ahli syurga, sifat ahli syurga, amalan ahli syurga, fikir risau ahli syurga berbeza daripada amalan, tindak tanduk, budi pekerti, juga wawasan ahli neraka tak sama. Tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian, takdir ditulis oleh Allah Ta'ala 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan dunia ni. Itu takdir azali. Kemudian takdir misaqi. Menjelang 40 tahun sebelum Allah buat dunia ni, Allah tulis kitab Taurat dengan tangan Allah yang mulia, itu dengan kuasa Allah Ta'ala, dengan kehebatan Allah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, satu hari berlaku perdebatan antara Nabi Adam AS dengan Nabi Musa AS. Ini warid dalam hadis. Satu hari ihtajja Adam wa Musa. Berhujahlah antara Adam dengan Nabi Musa AS berdebat. Nabi Musa ni walaupun dicucu, tapi dia garang. Dengan tok pun dia marah, tuan-tuan. Masya Allah. Dia kata, wahai Adam, bukankah kamu orang yang mana Allah ciptakan kamu dengan tangannya yang mulia itu, dengan kuasa Allah Ta'ala, kehebatan Allah? Ya, nah, ada macam benda tak kena soalan. Tanya tu, bukankah Allah yang buat atuk dengan tangan Allah yang mulia? Masya Allah. Soalan tu gaya macam nak cari gaduh lah ni. Masya Allah. Nabi Adam AS kata, ya. Masya Allah. Bukankah Allah Ta'ala yang perintahkan kamu? Bukankah kamu orang yang mana Allah telah perintahkan malaikat sujud pada kamu? Ya. Tak faham lagi apa maksud tujuan Nabi Musa AS tanya. Yang ketiga, bukankah Allah Ta'ala tempatkan ayahanda atuk dalam syurga? Ya, Masya Allah. Habis tu, ini yang marah. Kenapa atuk sanggup melakukan kesalahan yang disebabkan kesalahan atuk tadi? Kami anak cucu di sini dalam dunia menanggung kesusah payahan di dunia. Kami jadi celaka disebabkan Masya Allah, disebabkan kesalahan yang atuk lakukan. Masya Allah. Nabi Adam diatuk sini senyum, tengok cucu dia garang. Masya Allah. Dia kata, wahai Musa AS, adakah kamu kalimullah, orang yang boleh bercakap dengan Allah? Ya. Bukankah kamu pemilik kitab Taurat? Ya. Bukankah dalam kitab Taurat Allah Ta'ala bila Allah tulis kitab Taurat, dia kata 40 tahun sebelum Allah Ta'ala ciptakan dunia ni. Bukankah Allah Ta'ala telah beritahu dalam kitab Taurat, segala benda yang nak berlaku daripada awal dunia sampai akhir dunia, semuanya telah tertulis di sisi Allah Ta'ala di Lauhul Mahfuz? Ya. Kata Nabi Adam AS, kenapa engkau nak cela aku di atas kesalahan yang Allah Ta'ala telah takdirkan kesalahan aku tadi aku lakukan? Padahal aku tak nak buat dosa, aku tak nak buat salah. Tapi Allah telah takdirkan dengan kesalahan tadi, aku dikeluarkan oleh Allah daripada syurga, sehingga datang bersama dengan moyang kamu Siti Hawa, turun ke dunia ini. Masya Allah, ini ketetapan daripada Allah Ta'ala. Allah buat sebab untuk manusia datang ke alam dunia. Masa Allah Ta'ala perintahkan Nabi Adam AS datang ke dunia, Allah firman, qullah bitu minha jami'an, turunlah kamu semua anak cucu Nabi Adam ke dunia ini. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, siapa saja di kalangan kamu
yang mendatangkan hidayah yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka di dunia ni, mengamalkan hidayah, berpegang teguh di atas hidayah agama yang Allah bagi. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang mengikut petunjuk Allah di atas muka bumi ini, di dunia dan di akhirat, tiada ketakutan dan tiada duka cita untuk mereka selama-lamanya, masya-Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum Allah telah hantar manusia ke dunia ni, Allah Ta'ala telah mula menciptakan alam semesta ini. Allah ciptakan dunia selama tempoh 6 hari. Bermula hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Masya Allah. 2 hari tempoh Allah buat langit, 2 hari tempoh Allah buat bumi, dan 2 hari terakhir, hari persiapan, Allah telah hiasi langit dunia ni dengan bintang, dengan bulan, dengan matahari, Masya Allah. Dengan adanya bulan dan matahari, berlakulah peredaran siang dan malam. Bermula dengan kedatangan siang dan malam, berlakulah proses detik, minit, jam, Masya Allah, hari, minggu, bulan, tahun, Masya Allah. Akhirnya manusia boleh membilang 1 kurun, 1 abad, yang akhirnya Masya Allah, inilah perjalanan alam dunia, Masya Allah. Tuan-tuan mulia, bersempena dengan awal tahun yang kita sedang nikmati pada hari ini, salah satu daripada benda yang kita boleh belajar daripada kedatangan tahun baru, yang mana sebenarnya tuan-tuan mulia, di dalam agama Islam tak ada istilah meraihkan tahun baru, sama ada tahun baru Islam ataupun tahun baru Masihi. Tak ada istilah meraihkan, merayakan, menyambut kedatangan tahun baru ni, tak ada dalam orang kata perintah Allah Ta'ala. Cuma fitrah manusia. Manusia ni fitrah, bila dapat benda baru dia happy. Dapat jam baru happy, dapat handphone baru happy, dapat rumah baru happy, dapat kereta baru happy, dapat anak baru happy. Jadi automatik datang tahun baru ni tuan-tuan, kita pun happy. Jadi tuan-tuan mulia, apa pelajaran yang kita boleh belajar dengan kedatangan tahun baru? Kita belajarlah sesuatu daripada matahari dan bulan. Iktibar yang kita nak belajar daripada matahari. Apa kita boleh belajar? Matahari sebiji macam manusia, bulan pun sebiji macam manusia. Awalnya tak wujud. Matahari sekarang ni, di mana matahari? Tak ada. Kita pun sebelum lahir ke dunia, kita pun tak wujud. Nama kita pun tak ada. Sejarah kita pun tak ada. Ini macam-macam sejarah tuan-tuan, Masya Allah. Biodata ni, yang orang sebut kita ni gini. Sebelum kita lahir tak ada. Bila kita lahir, matahari mula-mula wujud. Dia dalam keadaan, Masya Allah, malap kan, matahari tu mendung je. Lama-lama makin besar, makin naik. Allah Ta'ala tinggikan kita, macam kita lah dengan matahari. Naik pangkat, mula tak reti berjalan, dah pandai berjalan, pandai berlari, pandai melompat, pandai macam-macam. Kahwin, dapat anak, dapat projek, dapat apa semua. Kaya raya tuan-tuan, Masya Allah, datang ke alam dunia. Tiba waktu petang, makin turun matahari. Bila kita dah masuk usia tua tuan-tuan, 40 tahun ke atas, kita dah makin malak macam matahari. Satu hari nanti kita pun akan mati, meninggalkan dunia. Macam petang tadi matahari ada, sekarang matahari dah tak ada, Masya Allah. Pelajaran yang kedua pun sama juga macam bulan. Bulan sebiji macam manusia. Sebab tu dinamakan anak bulan. Sebab bulan baru lahir. Tapi Allah telah buat bulan-bulan sampai jadi bulan purnama. Cantik. Hatta adakal urjunil qadim. Bila tiba waktu tua tuan-tuan, bulan jadi mengecut macam orang kata urjun ni, orang saja pelepah kurma gitulah. Pelepah kurma ataupun mayang kurma yang berkait rapat dengan kurma. Tuan-tuan boleh al-qadim yang lama, dia reput, dia mengecut tuan-tuan. Macam kita manusia ni. Dulu badan kuat, makin tua ni dah makin mengecut dah badan kita ni, Masya Allah. Tulang kecut, daging kecut. Last sekali tinggal kulit dengan tulang saja tuan-tuan badan kita ni. Membuktikan tak ada siapa yang kekal di dunia ni, Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, bila kita duduk dalam perut mak kita 4 bulan, waktu itulah Allah Ta'ala suruh malaikat tuliskan rezeki kita. 4 perkara ditulis. Ini dipanggil takdir umri, takdir seumur hidup kita, ditulis oleh Allah Ta'ala. Yang ni yang hebat ni tuan-tuan. Takdir dunia pun Allah tulis, takdir umri, takdir seumur hidup kita pun ditulis oleh Allah Ta'ala. Iaitu Masya Allah, bikatbi rizqihi, Allah perintahkan malaikat.
Allah buat kita ni, hebatnya dalam perut mak kita ni, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas. Allah Ta'ala ciptakan kita dalam perut ibu kita daripada satu kejadian kepada satu kejadian, daripada segumpal darah daripada setitik air mani kepada segumpal darah, segumpal darah jadi segumpal daging, daripada seketul daging jadi tulang, daripada tulang Allah fakasawnal azama lahma, Allah Ta'ala salut tulang tadi dengan Masya Allah dengan daging dan ada kulit. Dalam perut ibu kita ni lah wallazi yusawwirukum fil arham, Allah bentuk rupa paras kita yang handsome, yang comel, yang cantik. Pada hari ini bentuknya, rupanya Allah dah pilih design ni untuk kita, bukan untuk orang lain. Dan bentuk ini Allah Ta'ala telah bentukkan, ciptakan di dalam rahim ibu kita dalam 3 kegelapan. Dan dalam 3 kegelapan Allah Ta'ala buat. Kegelapan perut ibu, kegelapan rahim, kegelapan uri. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, lahirlah kita ke dunia ni. Sebelum kita lahir ke dunia, Allah dah tulis 4 takdir kita. Bikat birizqihi, tulis takdir rezeki kita. Seumur hidup kita berapa biji nasi kita akan makan sampai mati. Hari ni, malam ni berapa ulas nasi dalam pinggan kita tak tahu, tapi telah ditulis oleh Allah Ta'ala. Bilangan biji nasi itu pun Allah Ta'ala tulis. Ikan mana kita akan makan hari-hari, ikan keli, ikan talapia, ikan siakap, ikan kerapu, ikan kelop, ikan bilis. Tuan-tuan, orang Arab marah kepada orang Melayu ni. Sebab apa? Ikan kecil-kecil lagi pun kau dah tangkap dah, kan? Orang Melayu kita ni, ikan bilis pun kau makan. Tunggulah besar sikit. Dia tak tahu ikan tu memang saib satu. Ikan tu pun Allah Ta'ala dah tulis rezeki kita makan. Sehingga kadang-kadang kita terfikir, saya cakap dengan kawan-kawan, ini kita makan ikan bilis ni, masa dia lahir dulu dia tahu tak siapa akan makan dia. Dia pun membesar dalam laut, tiba-tiba sedar-sedar dia dah ada dalam pinggan kita dah, tuan-tuan. Sedar-sedar dah masuk dalam mulut kita dah. Masya Allah. Berapa teguk air kita akan minum, berapa jenis air kita minum seumur hidup. Rezeki kita, rezeki anak, berapa orang anak. Bukan anak ni, kadang-kadang orang Melayu kita ni belum kahwin tanya soalan bila nak kahwin. Bila dah kahwin tak dapat anak, bila dah dapat anak. Dapat anak perempuan tanya bila nak dapat anak lelaki. Stres seorang tu, kawan tu jadi stres. Soalan yang ditanya tu melibatkan takdir, kan? Kenapa anak lelaki semua? Carilah anak perempuan sikit. Macam seolah-olah anak perempuan tu dengan anak lelaki tu dalam pilihan kita. Allah nak beritahu betapa hebatnya takdir Allah Ta'ala ni. Sama macam ikan tadi, kita tak tahu masa bila kita akan makan dia. Ikan pun tak tahu kita akan makan dia. Kita pun tak tahu kita akan makan ikan ni. Samalah juga dengan jodoh kita, tuan-tuan. Masya Allah. Isteri yang jadi isteri sekali masa dia kecil, dia tak tahu dengan siapa dia akan kahwin. Kita pun macam-macam orang, pernah bertunang, pernah putus, pernah bercinta. Tiba-tibalah sekali kahwin dengan isteri kita. Itulah yang Allah telah tentukan. Dan ibu pula tak tahu anak yang dikandung ni anak lelaki ke anak perempuan. Yakhluqu ma yasha, Allah yang ciptakan siapa yang dikehendaki. Yahabu liman yasha'u inasan, Allah telah bagi siapa yang dikehendaki anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u zukur, anak lelaki pun Allah yang bagi. Aw yuzawijum dhukrana wa inatha, ada orang yang Allah selang-selikan lelaki dan perempuan. Kita tengok kawan kita, Masya Allah, hebat awak ya. Pandai sungguh awak, atur susun cantik comel. Anak sulung lelaki, anak kedua perempuan, anak ketiga lelaki, anak keempat perempuan. Handai awak ya. Kita tengok orang lelaki kahwin 4, dia kata, oh dahsyat ni, power abang ni, brother ni, dahsyat ni. Dahsyat apa? Allah yang dah tentu dah, kan? Allah yang tentukan isteri berapa, 1, 2, 3, kahwin, meninggal, kahwin, meninggal, kahwin dengan orang ni. Semua Allah dah atur dah belaka, tuan-tuan. Kan? Ada orang perempuan sebelum dia mati 3 suami dia pernah kahwin. Jiran saya dekat Jakarta tu 4 orang suami dia pernah kahwin. Kan? Masya Allah. Meninggal seorang, kahwin pula. Meninggal seorang, kahwin pula. Itu rezeki Allah Ta'ala bagi. Bikat berizqi wa ajalihi, ajal kita di dunia ni, Masya Allah, pun ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh menghalang ajal Allah Ta'ala. Inna ajalallah iza ja'ala yu'akhir. Bila ajal Allah datang, tak ada siapa boleh minta tangguh. Nabi-Nabi je boleh minta tangguh. Nak hidup lagi setahun, 2 tahun, Nabi-Nabi boleh request.
Kita orang biasa yang tak ada kabel ni tuan-tuan, tak boleh nak request bila nak mati. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak ada siapa pun yang tahu di bumi mana kita nak mati. Tengah buat apa nak mati? Mati tengah buat apa? Boleh doa pada Allah. Nak mati di mana? Tapi tetap dalam ketetapan Allah Ta'ala. Wa syaqihi wa sa'idihi. Sebelum kita lahir ke dunia, Allah dah tulis kita akan lahir sebagai seorang bahagia ataupun orang celaka di dunia ni. Kan? Nak jadi bahagia. Bahagia nyawa ya. Bukan dalam pilihan saya. Sedih seumur awak ni kenapa? Bukan pilihan saya juga. Allah yang takdirkan hidup saya begini. Kan? Itu yang Allah telah takdirkan. Tuan-tuan rahmati Allah, ada pula takdir hauli, dipanggil takdir tahunan. Masya Allah. Ini yang kita nak sama-sama mengambil iktibar. Kita tahun 2023 tuan-tuan, ramai orang kata tahun yang paling mencabar. Betul tak? Tahun ni mencabar betul Ustaz. Ekonomi, orang berniaga, geng-geng umrah datang jumpa saya. Ustaz, dulu saya travel, saya sebulan 10 jemaah boleh hantar pergi umrah. Masya Allah. Masa tu duit banyak kata dapat. Sekarang ni dah dapat satu jemaah pun payah. Masya Allah. Orang berniaga kedai makan gitu juga cakap tahun ni Masya Allah teruk Ustaz berniaga. Semua mengadu kan, ujian kan. Kami madrasah pun sama jugalah. Kalau tuan-tuan yang berniaga teruk, kita madrasah ni lagi teruk. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, hari ni kita menyangka bahawasanya perubahan nasib manusia ni berlaku apabila berubah sesuatu benda yang kita harapkan. Tetapi tidak tuan-tuan. Allah syaratkan nak berubah takdir tahun depan. Takdir tahunan ni bertukar setiap malam Lailatul Qadar. Takdir tahun depan akan menjadi baik seandainya sebelum malam Lailatul Qadar ni kita memperbaiki amalan kita. Kita memperbetulkan ibadat kita, hubungan kita dengan Allah. Bertaubat di atas dosa-dosa kita. Dia tak ada kena-mengena dengan ekonomi dunia, tak ada kena-mengena dengan pentadbiran negara. Yang hari ini kita duk ingat perubahan kepimpinan negara akan mengubah nasib rakyat ni. Masya Allah. Itu kebanyakan kita faham. Kita faham 5 tahun sekali lepas kalau mengundi, insya-Allah Ta'ala tukar kerajaan, baguslah suasana kita ni. Itu kefahaman kita, betul tak? Kan? Tak apalah, mengundi itu mengundilah. Tak marah. Tapi jangan menganggap dengan mengundi itu akan berubah nasib kita, takdir kita. Takdir ni dalam genggaman Allah. Dan Allah Ta'ala letak takdir ni ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Takdir yang boleh berubah dengan takdir yang tak boleh berubah. Yang tak boleh berubah ni apa? Kita datang ke dunia ni sebagai manusia. Nak ubah jadi binatang, tak boleh. Kita ni lelaki, nak ubah jadi perempuan, tak boleh. Itu takdir Allah Ta'ala. Kan? Kita ni orang Melayu, nak ubah jadi orang lain, Cina, India, tak boleh. Tetapi tuan-tuan mulia, kita datang ke dunia sebagai seorang jahil, kita boleh berubah menjadi orang alim. Kalau kita jahat, kita boleh berubah jadi baik. Kalau kita banyak buat dosa, kita boleh berubah jadi orang yang banyak buat kebaikan. Sebelum ini kita banyak fikir risau dunia, kita boleh ubah jadi fikir risau akhirat. Kalau tahun lepas kita kata tahun 2023 mencabar, tahun 2024 kita boleh ubah jadi tahun yang indah, insya-Allah. Ada setengah tuan-tuan, untuk setengah orang dia kata kami okey Ustaz, seronok. Setengah orang hidup dia sengsara walaupun duduk dalam suasana yang sama. Bergantung kepada amal kita tuan-tuan. Allah Ta'ala akan bagi takdir tahun depan yang dipanggil takdir hauli ni. Nak berubah tahun depan, tahun ni sebelum kita datang takdir malam Lailatul Qadar, kita kena ubah amalan kita. Masya Allah. Hari ni kita dah tengok sebahagian anak-anak muda kita buat program, Masya Allah, sembahyang subuh macam solat Jumaat. Itu satu benda yang baik, satu benda positif. Berkat buat sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat ni, Allah Ta'ala ubah nasib. Kadang-kadang disebabkan perbuatan kita di sini. Ulama kata nampak kecil, kita buat ibadat dekat sini, kita buat dakwah dekat sini, kita buat kebaikan dekat sini, kita buat selawat dekat sini. Tetapi ulama kata buat kebaikan ni sama macam kita campak batu dalam sebuah kolam. Nampak jatuh batu tu kat situ, tapi riak air tu dia bergelombang sampai ke tepi kolam. Kita buat kebaikan di Malaysia, tapi Allah Ta'ala gelombangkan kebaikan yang kita buat. Selawat, majlis selawat yang kita buat perdana,
Kita buat malam, Masya Allah, menyambut tahun baru dengan cara yang beribadat pada Allah, cara zikrullah, cara berdoa dan munajat. Dan kita ajak masyarakat memenuhkan rumah Allah di masjid ni. Yang mana hari ni, Masya Allah, punca kejatuhan umat Islam, punca kerosakan umat ini bila umat Islam jauh daripada masjid. Itu punca kehancuran. Terutama kita masyarakat Melayu ni, Masya Allah, Allah Ta'ala bagi kita banyak kelebihan, tetapi akhir-akhir ni kita dengar banyak sangat kejadian-kejadian yang pelik-pelik berlaku. Sebulan dua ni banyak kejadian bunuh-membunuh, tuan-tuan. Betul-betul perkara yang kita rasa orang Melayu ni boleh ke bunuh orang, kan? Bangsa yang sangat sopan santun, lemah lembut. Memang panah barang, tapi takkan panah barang sampai boleh bunuh orang, kan? Jangan ingat awak seorang je boleh marah, saya pun boleh marah juga, kan? Tapi tuan-tuan mulia, sampai tahap begitu. Betul dah yang Nabi beritahu di antara tanda-tanda akhir zaman, sehingga seorang yang membunuh orang, dia tak tahu apa sebab dibunuh orang, dan yang terbunuh itu dia pun tak tahu apa sebab dia dibunuh oleh orang. Masya Allah, dia pun tak tahu apa salah saya, berat sangat ke salah saya ni sampai layak dibunuh. Tapi tuan-tuan rahmat Allah, benda ni kalau kita tak ubah, tuan-tuan, nasib kita, takdir kita tahun depan lebih buruk, tahun lagi akan datang lebih buruk lagi, ekonomi kita semakin buruk. Tak ada siapa dalam dunia ni, mana-mana pemimpin pun boleh menghalang benda ni berlaku, tuan-tuan. Bukan dalam keputusan pemimpin, ini dalam amalan rakyat jelata, tuan-tuan. Sebab tu hari ni kita nak mengubah nasib kita. Allah beritahu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah telah tak akan ubah nasib sesuatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka ubah nasib mereka sendiri. Dan salah satu daripada cara nak mengislah dan mengubah umat ini, seluruh umat ini perlu dibawa ke masjid, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapa duduk dalam masjid ni ibarat masuk wad, tuan-tuan. Masuk hospital, masuk wad. Masya Allah. Bila masuk wad tu, pandailah Allah telah merawat kita, tuan-tuan. Setiap orang ada sakit lain-lain. Masuk hospital bukan semua kencing manis. Ada orang kena gout, ada orang demam, ada orang kena patuk ular. Samalah kita masuk dalam masjid ni, tuan-tuan, bukan semua sakit sama-sama. Ada orang ada hasad dengki, ada orang dia ada masalah tak ikhlas, riak dalam beribadat. Masing-masing kita ni macam-macam kita punya penyakit kita. Tapi Allah Ta'ala sebaik-baik tabib, dan Allah jadikan masjid ni sebagai tempat untuk rawat penyakit-penyakit rohani yang tertanam, terbuku dalam hati kita. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada banyak penyakit. Nabi SAW telah menjadikan masjid dan surau ni sebagai tempat pusat rawatan rohani. Bukan di luar masjid, dalam masjid. Jadi bila umat Islam memakmurkan masjid, satu, penyakit kita diubat oleh Allah. Penyakit yang paling besar sekali takut makhluk, tuan-tuan, kan? Takut Amerika, takut Rusia, takut China, takut senjata, takut Israel. Tapi bila kita rajin memakmurkan umat Allah, walam yakhsha illallah, mereka tak takut kepada siapa pun, mereka hanya takut pada Allah Ta'ala, tak takut pada makhluk ni. Makhluk boleh buat apa? Sebab semua benda nak berlaku dengan izin daripada Allah Ta'ala. Tak bergerak satu zarah pun benda dalam dunia ni melainkan dengan izin Allah, dan telah tertulis, Masya Allah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana, tak akan menimpa apa-apa kemudaratan kepada kita melainkan apa yang Allah takdirkan. Sebab tu sahabat Nabi tak takut dengan musuh Islam. Masya Allah. Maka tuan-tuan mulia, dan ada takdir harian, Masya Allah, yang Allah Ta'ala buat, yang dipanggil takdirul yaumi. Esok nak dapat berita gembira, nak dapat benda yang kita nak, hajat kita nak ditunaikan oleh Allah, malam ni kita kena buat kebaikan, malam ni kena bangun tahajud, malam ni kena taubat pada Allah. Dan punca Allah Ta'ala halang macam-macam kebaikan nak datang pada kita adalah dosa, tuan-tuan. Masya Allah, nikmat banyak Allah nak bagi pada kita ni, dosa penghalang dia. Kita sendiri pun memang tadi dah ada niat dah nak bagi RM10 ke anak kita ni, tapi sebab di petang ni dia buat hal, tak jadi nak bagi RM10. Allah Ta'ala pun banyak nak bagi nikmat kat kita ni, hari-hari Allah nak bagi. Dia maha kaya. Hari ni orang yang tak beriman pada Allah, dia kata tahun 2024 ni kita kena pakat takut belaka, sebab tahun ni ekonomi akan lagi teruk. Dan Masya Allah, makanan makin tak cukup. Dia kata beras tak cukup, kan? Ayam tak cukup. Masya Allah. Jadi kerja syaitan ni apa dia? Menakutkan orang, Masya Allah, sebab rezeki ni. Tetapi kerja Nabi,
antara benda yang mulia yang kita boleh belajar pada Nabi SAW tak pernah mengajar umat dia takut pada benda yang nak berlaku akan datang. Nabi sentiasa mengajar tafaul, mengajar istibsyar, memandang positif. Waktu seorang sahabat datang, Sayyidina Ammar bin Yasir datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, doalah supaya Allah segerakan pertolongan untuk kita orang Islam ni. Macam kita sekarang lah doa, ya Allah segerakan pertolongan untuk orang di Gaza ya. Kita minta, dah lama sangat dah, kita rasa berminggu-minggu dah dia orang ni tak selesai-selesai. Sahabat Nabi pun pernah diuji oleh Allah sampai begitu, tak tahan dah. Ammar bin Yasir kata dah kena uji ni, mak saya dah mati, ayah saya pun dah mati, kena tombak dengan dia orang ni, kena bunuh dengan dia orang. Saya dipaksa sampai mengucap kalimah kufur. Sampai bila begini ya Rasulullah. Kita pun kadang-kala memikir sampai bila orang Palestin nak kena bunuh, nak kena seksa. Tuan-tuan mulia, jangan kita menyegerakan apa yang Allah telah takdirkan. Allah Maha mengetahui. Allah tahu bila Allah telah nak berhentikan peperangan. Allah tahu bila waktu Allah nak bagi kemenangan. Waktu tu semua Allah dah tentukan. Kita tak boleh nak segerakan takdir Allah Ta'ala. Semua dalam takdir Allah, semua dah tertulis, semua telah tersurat, tak akan berubah sedikit pun. Tapi Nabi ajar pada kita, la yaruddal qada'a illa du'a. Tak ada amalan yang boleh mengubah takdir manusia melainkan doa. Masya Allah, doa boleh mengubah takdir manusia. Satu lagi, silaturahim. Silaturahim boleh mengubah takdir manusia. Dan sedekah boleh mengubah takdir manusia. Amalan ibadat yang kita buat boleh mengubah takdir, daripada takdir buruk menjadi takdir yang baik. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi, siapa yang nak untuk dimurahkan rezekinya, wa yunsa'u lahu fi umri, dan dipanjangkan umurnya. Masya Allah, umur kita ni memang dah 63 tahun, 63 tahun lah. Ini bulan Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Tak lama lagi kita akan masuk bulan Rejab. Masya Allah, Jamadil Akhir ni tuan-tuan, Jumada ni bahasa Arab dipanggil Jamik tu maknanya keras tuan-tuan. Nak menunjukkan bahawasanya bulan Jamadil Akhir ni adalah antara bulan yang terakhir musim sejuk. Di zaman dululah, zaman Nabi SAW dulu, bulan akhir musim sejuk yang menyebabkan memang sejuk dia betul-betul membeku tuan-tuan. Jamik tu mana keras. Jadi tuan-tuan mulia, Masya Allah, bulan Jamadil Awal ni, akhir ni, antara bulan yang penuh dengan sejarah. Kita ingat bulan Rejab banyak sejarah, bulan Ramadan banyak sejarah. Rupanya bulan Jamadil Akhir ni pun banyak sejarah besar berlaku dalam umat Islam. Yang mana Masya Allah tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, Masya Allah, tadi saya sebut tadi, siapa yang nak panjang umur, murah rezeki, hendaklah menghubungkan silaturahim, dan tiada yang boleh mengubah takdir melainkan doa. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, di bulan Jamadil Akhir ni tuan-tuan, berlakunya peristiwa kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni khalifah Islam yang pertama, orang yang paling rapat dengan Nabi. Dia lahir setahun selepas Nabi wafat, dan dia meninggal pun setahun selepas Nabi wafat. Dia lahir setahun selepas Nabi lahir, dan dia meninggal setahun selepas Nabi wafat. Pada usia 63 tahun juga dia meninggal. Dan pada bulan Jamadil Akhir, Masya Allah. Dan pada tahun yang sama Sayyidina Umar dilantik sebagai khalifah. Apa yang kita boleh belajar daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Abu Bakar ni tuan-tuan mulia, satu orang yang mana dalam sebelum Islam, sebelum jahiliyah, pada zaman jahiliyah, dia ada beberapa sifat yang mulia. Yang pertama, dia ni pakar nasab keturunan Arab. Mana-mana keturunan Arab, dia tahu ini jalur mana, adik-beradik siapa. Kalau siapa dapat ilmu ni tuan-tuan, di kalangan kita ni bertuah. Dengan sebab itu kita boleh menghubung silaturahim antara kita tuan-tuan. Masya Allah. Kadang keluarga saya ada seorang pakcik saya, kalau satu orang mati, dia boleh sebut ini anak siapa, bagaimana keluarga dia boleh cerita tuan-tuan. Itu maknanya siapa dapat nikmat tu besar. Sebab hari ni kita tahu ni awak siapa saudara saya kan, Wan juga kan. Wan mana awak ni? Saya Wan Temelik. Ini Wan Pedah, Wan Cenok. Ini Wan Pekan.
Mudah-mudah kita sedara je lah ya. Itulah kalau kita tak reti susuk galuh tuan-tuan, kita mudah-mudah faham ni bukan orang lain Melaka ni kan, daripada Sungai Tembelih sampai Sungai Pekan-Pekan tu waris Melaka tu. Senang cerita gitulah kan. Tapi kalau orang tahu nasab dia tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar dalam berdakwah daripada keturunan mana, kabilah mana, kabilah ni anak yang nombor berapa, yang begini, dan dia tahu kelebihan-kelebihan setiap keturunan Arab ni. Nenek moyang orang Arab ni, Sayyidina Abu Bakar boleh tahu nenek moyang kamu dulu suka bagi makan orang, ini orangnya pemurah, ni seorangnya pemberani, satu orang penyair. Sayyidina Abu Bakar boleh cerita. Sebab tu dalam berdakwah Abu Bakar dia jumpa orang, Masya Allah, tengok muka macam orang sini, tengok gaya bercakap tu gaya leweh orang sana kan. Kita boleh tahu. Tadi petang tadi sahabat kita bagi salam kan, apa khabar Maulana? Khabar ni orang Melaka ni, Melaka belah mana kan, nak tahu juga. Jadi tuan-tuan, itu kelebihan yang ada pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan hebat Sayyidina Abu Bakar ni, dia tak pernah memburukkan mana-mana kabilah orang, keturunan orang. Kita ni kalau berkelahi je, keturunan awak tu kau tak tahulah, memang keturunan teruk punya bangsa kabilah. Kita ni kalau bergaduh dengan orang kan, ini geng orang ni, geng Jawa ni, ini geng orang Kapar ni, ini geng orang Minangkabau ni, perangai dia macam tu. Kita mengaibkan keturunan orang, kabilah orang. Sayyidina Abu Bakar, perangai dia tak pernah mengaibkan, dia tak ada sejarah memburukkan keturunan orang. Kita bergaduh dengan orang ni, pesen dia dah orang belah sana ni, dia itu tak baik tuan-tuan. Kita sebut keturunan orang ni dengan keturunan yang baik-baik. Masya Allah, orang Minangkabau ni ada kelebihan dia, orang Jawa ni ini bagus dia, Masya Allah kan. Ini orang ni sampai orang semua bahagia, gembira, puji keturunan dia, Masya Allah. Boleh kita amalkan sifat dia tu, sifat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua tuan-tuan, Abu Bakar ni satu orang yang pembesar Quraisy, yang dikenali, yang hebat. Dia ada jawatan yang tinggi. Ada orang kata macam jawatan DO lah, Datuk Bandar. Cerdik, bijak, dan dia sangat, orang kata teman yang sangat jujur, akrab dengan Nabi. Dia berkawan dengan Nabi daripada zaman muda, mengenali sifat Nabi, tahu kepribadian Nabi, nampak mukjizat Allah bagi pada Nabi. Dan yang terakhir sekali, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seorang peniaga, Masya Allah. Dia ada 6 buah kedai yang besar. Sebelum dia memeluk Islam, dia ada 6 buah kedai yang besar, yang market besar-besar milik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi tuan-tuan, boleh setelah beriman dengan Nabi, berbagai-bagai cerita lah kita dengar tentang kemuliaan Sayyidina Abu Bakar dia. Dia satu-satunya manusia mendapat gelaran As-Siddiq, orang yang jujur, amanah, selepas daripada sifat dia membenarkan apa jua yang Nabi cakap. Tak percaya tentang peristiwa yang berlaku pada Nabi itu, sampai ada orang beriman pun yang ragu-ragu. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu begitu, kalau yang menyampaikan berita ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih hebat daripada peristiwa Isra Mi'raj ini pun aku percaya. Lepas pada itu Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq. Dan sebab kematian dia, selepas Nabi wafat, Abu Bakar dilantik sebagai khalifah. Dia sempat memerintah 2 tahun setengah tuan-tuan. 2 tahun setengah dia merintah, dan akhirnya dia meninggal dunia. Banyak orang tak tahu. Sebab Sayyidina Umar meninggal dunia, semua orang tahu. Dan siapa? Ada orang Majusi yang tikam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan pisau yang 2 mata, terkena perut dia. Sayyidina Umar keluar nak sembahyang subuh pada waktu itu, dan dia meninggal dunia disebabkan darah keluar terlalu banyak. Sayyidina Umar minum susu keluar daripada lubang yang sama, Masya Allah, tak berhenti-henti. Itu peristiwa kematian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Peristiwa kewafatan Sayyidina Osman pun tuan-tuan tahu, dia dipancung oleh puak-puak musuh Islam, yang ketika mana dia sedang, Masya Allah, sedang membaca Quran, sedang berpuasa, Masya Allah. Sayyidina Ali pun mati dalam peperangan. Tapi macam mana dengan kematian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Rupanya Sayyidina Umar beritahu Abu Bakar mati dengan cara yang sama Nabi SAW wafat, iaitu diracun oleh orang, Masya Allah. 2 sahabat dia kan, seorang sahabat dia bernama Haris kan, dia ni sama-sama dijamu makan oleh musuh Islam. Sahabat Nabi ni dia tak ada sangka buruk pada orang. Orang bagi makan, dia makan kan, dia tak tanya. Akhirnya makanan tadi diracun. Pada hari yang sama, dia dengan kawan yang makan ni dua-dua meninggal dunia, Masya Allah. Zaman dulu Amirul Mukminin pun kena racun tuan-tuan. Sejarah kepimpinan umat Islam ni penuh dengan begitu. Tetapi Masya Allah, kesakitan Sayyidina Abu Bakar tadi menyebabkan Sayyidina Abu Bakar sebelum wafat, ada benda yang besar Sayyidina Abu Bakar buat, iaitu
diserahkan kembali duit belanja pada masa dia dilantik jadi khalifah. Pada hari pertama dilantik jadi khalifah, pagi keesokan hari dia datang bawa barang-barang nak pergi berniaga, masya-Allah. Sebab tu orang berniaga ni kita tak boleh nak salahkan. Sebenarnya berniaga ni satu sunnah, kan? Jangan kita ingat berniaga ni mesti dunia. Bila dunia ni tak bagus, tak ada tuan. Perniagaan ni satu sunnah. Satu bangsa yang berniaga ni, bangsa ni akan jadi kuat. Bangsa yang berniaga, orang Pakistan dia berniaga, Allah bagi dia kaya raya. Orang Bangladesh dia berniaga, kaya raya, kan? Orang Padang pergi mana-mana buka restoran Padang, Allah bagi dia kaya. Kita ni orang Melayu ni, kan, kena pilihlah bentuk perniagaan yang sesuai dengan kita. Sebab orang berniaga ni Allah Ta'ala bagi kekuatan, kan? Satu sifat tawakal Allah bagi, tak bergantung pada orang. Jadi Abu Bakar ni seorang perniaga. Sayyidina Umar kata, wahai Amirul Mukminin, ke mana nak pergi? Dia kata, kerja aku sebelum Islam berniaga, dah lepas jadi ni Amirul Mukminin, aku kena berniaga lah, nak pergi makan anak bini aku. Sayyidina Umar kata, wahai Abu Bakar, kamu ada satu urusan besar yang lebih penting daripada urusan berniaga ni, itu menjaga rakyat jelata, masya-Allah. Habis itu siapa nak sponsor masalah keluarga saya? Itu kami uruskan, selesaikan daripada Baitul Mal. Sayyidina Umar bawa keluar 2,500 dinar bagi pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu duit. Itulah kali pertama terakhir dia bagi. Kalau kita 2,000 dinar sampai bila? Awak ni biar betul, janji pasal-pasal, kan? Berapa bulan-bulan gaji saya? Ini saya ni benda penting ni. Kita kalau memimpin nak buat apa, tengok duit dulu tuan-tuan. Gaji berapa dulu baru kita nak buat. Sahabat Nabi dia tak tengok gaji berapa. 2,500 tu itulah dipakai sampai mati. Tapi yang anehnya Sayyidina Abu Bakar ni, tiap-tiap bulan dia tengok kalau perbelanjaan duit di rumah dia tu, isteri dia satu hari kumpul duit nak makan manisan, nak makan bubur lah kalau kita ni tuan-tuan, nak makan bubur, berhari-hari kumpul duit. Isteri Amirul Mukminin tuan-tuan teringin nak makan bubur, kena kumpul duit tuan-tuan, kena menabung. Kumpul tuan-tuan, satu hari dia kata, abang dah cukup dah duit nak beli manisan, nak buat kuih. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau duit yang kita dapat daripada Baitul Mal ni sampai ada lebihan sampai kita boleh beli kuih, berarti gaji aku dah lebih daripada apa yang sepatutnya. Ambil duit tu pulang balik ke Baitul Mal. Jadi anak bini Abu Bakar ni memang di rumahnya tak pernah merasalah makan yang sedap-sedap macam kita makan tuan-tuan. Kita dengan laksa je, dengan rojaknya, dengan macam-macam kita makan, bawa balik ke rumah kita, Kang, bawa balik sate ke rumah anak-anak makan. Saya sahabat Nabi hak wajib je makan. Kalau nasi saja tuan-tuan, tak ada lauk, tak ada sayur. Ini sebagai iktibar untuk kita hari ni, masya-Allah, yang kita rasa kita ni makan tak, orang susah. Orang Malaysia yang mengaku susah ni tuan-tuan, kita makan masih ada nasi dengan ikan kering lagi tuan-tuan, dengan kicap lagi, kan? Kalau zaman sahabat tu kaya tu tuan-tuan boleh, kita dia rasa miskin. Sehingga pada hari Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar dia berwasiatkan pada ahli keluarga dia, pulang balik duit 2,500 dinar yang pernah aku terima daripada Baitul Mal, pulang balik ke Baitul Mal. Bila Sayyidina Umar dilantik pada tahun itu tuan-tuan,